Assalamualaikum, salam sejahtera penonton Didik TV KPM. Anda sedang menonton Bina Upaya Guru bersama saya Nisaki, di mana di dalam program ini kita akan sama-sama berkongsi tentang laluan kerjaya seseorang guru, hala tuju mereka, kemejadian mereka, sama ada mereka ini guru-guru di bilik darjah maupun golongan pensyarah maupun mereka yang berkhidmat di bahagian pentadbiran. Dan satu lagi topik di Bina Upaya Guru yang sama-sama kita nak bincangkan iaitu konsep laluan guru cemerlang. Siapakah guru cemerlang, bagaimana ingin menjadi guru cemerlang dan pelbagai lagi informasi berkaitan dengan guru cemerlang. Bagi membincangkan tajuk kita pada hari ini bersama-sama dengan saya ialah tetamu jemputan Tuan Haji Syafruddin bin Haji Ali Hussein yang merupakan Ketua Nazir Sekolah Jemaah Nazir Kementerian Pendidikan Malaysia. Selamat datang. Mesra disapa Cikgu Din ya? Baik, saya izin ya, minta izin ya. Cikgu Din bersama-sama dengan kita pada hari ini untuk kita membincangkan dengan lebih lanjut tentang laluan guru cemerlang. Di episod terdahulu kita telah membincangkan siapakah jemaah nazir, apakah itu jemaah nazir. Jadi hari ini dari perspektif seorang jemaah nazir, apakah yang kita maksudkan dengan laluan guru cemerlang, di mana kita tahu laluan guru cemerlang ini merupakan platform di mana untuk kita mengiktiraf dan juga kita memberikan pengiktirafan kepada guru-guru di atas komitmen yang telah diberikan di dalam perkhidmatan mereka. Jadi apakah yang dapat kita definisikan tentang laluan guru cemerlang, Cikgu? Silakan. Okey, pertamanya Cikgu ucapkan terima kasih kepada Nisa dan juga TV Didik kerana telah memberi peluang kepada Cikgu untuk hadir sekali untuk sekian kalinya. Baik. Seperti mana yang nama dia sendiri itu guru cemerlang. Guru cemerlang, pensyarah cemerlang ini ialah satu laluan yang kita sediakan, Kementerian Pendidikan sediakan kepada mereka yang ingin kekal dalam bilik darjah. Dan berdasar pada laluan ini mereka mempunyai kepakaran. Kepakaran tertentu, mereka mempunyai kemahiran, mereka juga mempunyai pengetahuan khas yang berkaitan dengan subjek-subjek yang mereka mengajar. Bermula pada 2 tahun lepas, kita telah memperluaskan bukan sahaja kepada guru cemerlang, pensyarah cemerlang yang mengajar dalam bilik darjah, tetapi kita juga telah memberi peluang kepada mereka yang mempunyai kepakaran, sebagai contoh ialah jurulatih, kaunselor. Bahkan kita juga memberi peluang kepada guru media untuk memohon laluan ini. Dan mereka ini merupakan mereka yang mempunyai pengetahuan khas lah. Pengetahuan dalam mata pelajaran yang mereka ajar, kepakaran dalam bidang yang mereka mohon, dan kemahiran-kemahiran yang sebenarnya merupakan satu kemahiran yang khusus kepada mereka, menyebabkan mereka menjadi guru cemerlang dan pensyarah cemerlang. Dan kalau kita lihat Nisa, sebenarnya untuk memilih guru cemerlang dan juga pensyarah cemerlang ini, kita perlu mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Apakah ciri-ciri yang kita lihat untuk memastikan ini dia guru cemerlang yang kita cari? Okey, jadi kalau yang pertama tu Nisa, kita mesti utamakan seorang yang mempunyai pribadi yang unggul. Pribadi dia menggambarkan mereka merupakan suri teladan. Mereka mempunyai akhlak sasiah yang sesuai sebagai suri teladan tadi, sebagai pakar rujukan. Okey, itu pribadi. Yang kedua ialah kita melihat kepada mereka mempunyai pengetahuan dan juga kemahiran yang tinggi. Di sini sepatutnya dia akan menjadi pakar rujuk. Kalau katakan mereka mengajar subjek, maka dia akan menjadi pakar rujuk kepada subjek tersebut. Kalau dia katakan jurulatih sepak takraw katakan, maka dia merupakan salah seorang yang menjadi pakar rujuk kepada kepakaran dia tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini, pengetahuan dia itu kita akan melihat kepada outcome yang dihasilkan kepada sistem pendidikan kita. Jadi yang ketiga ialah kita melihat juga pada hasil kerja mereka. Hasil kerja ini kita mesti mengutamakan guru-guru kita ataupun pensyarah-pensyarah kita yang mempunyai hasil kerja yang standardnya tinggi, mempunyai kualiti dalam hasil kerjanya mereka, dan mereka membuat inovasi-inovasi dalam PDP, dalam kepakaran mereka. Kerana sekarang ini kalau kita lihat
lihat tendensi ataupun kecenderungan murid-murid kita, mereka menyertai begitu banyak sekali pertandingan-pertandingan di peringkat antarabangsa dan mereka memenangi peringkat antarabangsa di peringkat dunia dan sebagainya. Jadi sebenarnya ianya berpunca daripada guru-guru yang cemerlang ini, pensyarah-pensyarah cemerlang ini yang telah mendorong murid-murid kita dalam penyertaan. Jadi itu merupakan hasil kerja yang kita kreditkan kepada guru-guru dan juga pensyarah-pensyarah cemerlang. Dan yang keempat ialah yang paling penting sekali ini ialah komunikasi. Kita mengharapkan mereka yang kita pilih ini sebagai guru cemerlang dan juga pensyarah cemerlang mempunyai komunikasi yang berkesan, komunikasi yang efektif, di mana mereka tahu menggunakan saluran-saluran tertentu, mengikut saluran-saluran yang sepatutnya. Mereka tahu perkara-perkara yang mereka boleh lakukan, perkara-perkara yang tak boleh mereka melakukan. Mereka menggunakan saluran komunikasi untuk mereka bercakap dengan pihak yang lebih atasan, dengan pihak yang lebih bawah dan sebagainya. Lepas itu kita nombor 5, kita ciri-ciri yang utama juga ialah kita mengharapkan mereka memberi potensi, mereka membugarkan potensi yang ada pada diri mereka. Sebenarnya mereka yang jadi guru cemerlang dan pensyarah cemerlang ini sebenarnya mempunyai potensi yang sangat tinggi, Nisa. Jadi kalau kita lihat apabila dia berjaya, maka mereka kadang-kadang bukan sahaja potensi itu mereka build up untuk diri dia, tetapi akhirnya juga dia berjaya mewujudkan persekitaran. Dia juga mewujudkan guru-guru yang bersama-sama dengan mereka. Itu potensi mereka. Jadi potensi mereka itu mesti dimaksimumkan. Okey, dan akhir sekali ialah kita melihat kepada sumbangan-sumbangan yang mereka hasilkan dalam membuat perkara apa yang mereka libatkan dalam kerja buat mereka lah. Baik, saya sebenarnya tertarik dengan beberapa poin yang Cikgu Din kongsikan sebentar tadi, dan ada soalan yang saya nak tanyakan berkaitan apa yang Cikgu Din telah jelaskan, tetapi kita nak rehat seketika. Jadi yang di rumah jangan ke mana-mana, kekal menonton Bina Upaya Guru di Didik TV KPM. Terima kasih penonton Didik TV KPM masih setia bersama Bina Upaya Guru. Masih bersama saya Nisa K dan juga tetamu jemputan yang merupakan Ketua Nazir Sekolah Jemaah Nazir Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu Tuan Haji Syafruddin. Mesra kita panggil Cikgu Din. Cikgu Din, saya ada soalan yang saya simpan daripada awal tadi, di mana saya nak tahu adakah mereka yang telah diberikan pengiktirafan guru cemerlang ini akan kekal menjadi guru cemerlang? Okey, itu soalan yang sangat popular. Apabila cikgu membuat webinar, maka itu merupakan soalan yang selalu ditanya. Jadi sebenarnya untuk laluan guru cemerlang, pensyarah cemerlang ini, mereka boleh kekal sebagai guru cemerlang hingga ke daripada mula mereka mengajar hingga mereka mendapat laluan grade khas C ataupun grade khas B untuk pensyarah. Jadi maknanya boleh kekal, tetapi mereka juga tidak boleh kekal jika mereka memilih untuk menjadi pentadbir, untuk mereka menjadi pengurus katakan ataupun menjadi pengarah dan sebagainya. Jadi mereka boleh keluar daripada sistem ini dan mereka akan kekal sehinggalah mereka masuk kepada laluan TBBK. Baik, TBBK saya percaya ianya nama ringkasan bagi time based berasaskan kecemerlangan, betul? Jadi apa sebenarnya perbezaan laluan guru cemerlang dengan time based berasaskan kecemerlangan TBBK? Okey, kita guru merupakan satu pekerjaan yang diiktiraf oleh GPA. Satu-satunya yang mempunyai laluan TBBK, iaitu laluan khas untuk penyandang. Ini iaitu time based berasaskan kepada kecemerlangan. Jadi itu merupakan satu penghargaan kerajaan kepada mereka yang terlibat ataupun berkhidmat sebagai guru. Dan secara tidak langsung guru-guru kita akan menerima kenaikan grade mengikut tahun perkhidmatan mereka, kecuali mereka melakukan apa-apa yang silap lah dalam perkhidmatan mereka, maka mereka tidak akan dapat. Jadi biasanya seorang guru apabila mereka memilih menjadi guru, mereka akan mengambil masa lebih kurang 25 tahun untuk laluan TBK.
daripada DG41 sampai kepada grade khas C. Okey, itu 25 tahun TBK. Baik. Kalau mereka nak graduate, mereka lebih cepat sikit. Daripada 29 untuk sampai ke 38, mereka hanya memerlukan 13 tahun. Baik. Tetapi golongan yang lepasan diploma ni semakin mengecil. Kerana kebanyakan guru-guru kita telah melanjutkan pelajaran, membuat ijazah dan sebagainya. Tetapi beza dengan guru cemerlang, pesara cemerlang ini, apabila mereka memilih untuk memohon guru cemerlang, pesara cemerlang, mereka hanya memerlukan masa 18 tahun. 18 tahun sahaja daripada grade daripada DG41 tadi untuk dapat ke grade kasih. Baik. Jadi untuk pesara cemerlang pula dalam masa 20 tahun mereka boleh sampai kepada grade khas B. D. B. Oh, jadi maknanya grade khas B itu sama dengan cikgu. Tetapi mereka mereka bukan hanyalah mereka akan kekal dalam bilik darjah. Itu kehebatan laluan guru cemerlang, pesara cemerlang, iaitu satu laluan fast track yang sepatutnya semua guru pesara cemerlang merebut peluang ini. Kerana mereka sudah tentulah berbeza dengan mereka yang dalam tim PK. Betul. Mereka diberi ruang dan peluang untuk memilih sama ada mereka ingin pergi kepada laluan pantas fast track 13 tahun, serendah 13 tahun, ada 18 tahun, ada yang sehingga 25 tahun. Jadi adakah mereka ini akan kekal menjadi guru bilik darjah sepanjang perkhidmatan mereka, atau mereka sebenarnya boleh bergerak ke satu aras yang lebih tinggi? Okey, cikgu ada mengenali beberapa orang guru. Beberapa orang guru yang kekal dengan laluan guru cemerlang. Maka mereka mengajar subjek itu. Sebagai contoh, katakan cikgu ambil contoh seorang kawan cikgu, dia ialah guru cemerlang grade kasi bahasa Melayu. Maka dia mengajar dalam kelas sampai ke tamat perkhidmatan dia. Ada lagi seorang kawan cikgu, dia pada mulanya apabila ditiras sebagai guru cemerlang grade kasi, tiba-tiba Kementerian Pendidikan melihat mereka mempunyai kepakaran dalam mengurus, potensi yang sangat tinggi untuk jadi pentadbir dan sebagainya. Maka Kementerian Pendidikan telah menawarkan jawatan sebagai pengarah negeri, dan dia jadi pengarah negeri Melaka pada masa itu, dan akhirnya dibawa ke Kementerian Pendidikan sebagai pengarah lembaga peperiksaan. Jadi maksudnya dalam konteks guru cemerlang ini ialah satu laluan bukan saja fast track dalam bilik darjah, tetapi kalau mereka mempunyai potensi yang sangat hebat, maka mereka boleh meneruskan perkhidmatan mereka sebagai apa saja yang berpotensi mereka, apa tempat yang mereka akan diletakkan. Betul. Saya percaya Kementerian Pendidikan Malaysia juga menyediakan ruang dan peluang juga pengiktirafan kepada mereka yang mempunyai komitmen yang sangat-sangat tinggi terhadap tugas mereka dengan murid-murid, kepala sekolah dan sebagainya. Tapi seperti yang cikgu disebutkan tadi, guru cemerlang ini akan terhenti sekiranya mereka terlibat dengan bahagian pentadbiran. Maknanya tidak lagi memegang, tidak boleh lagi memegang title ataupun jawatan guru cemerlang. Apabila sebagai contoh katakan guru cemerlang itu memilih untuk menjadi katakan pengarah negeri, maka dia terpaksa melepaskan jawatan guru cemerlang itu. Kalau mereka katakan sebagai contoh, dia katakan guru cemerlang ini grade 52, tetapi dia tidak memilih untuk menjadi guru cemerlang grade DG 54, maka dia akan terhenti di situ. Jadi walau bagaimanapun semua laluan-laluan ini tertaluk kepada perubahan-perubahan iklan yang ditentukan oleh GPA dan juga bahagian semua manusia kita. Kita alhamdulillah di Kementerian Pendidikan ini bahagian semua manusia sentiasa positif dalam memberi periktirafan kepada guru-guru kita. Betul. Sebab kita ramai guru-guru yang sebenarnya berkualiti dan berkomitmen tinggi terhadap tugas masing-masing di seluruh Malaysia. Kita akan sambung perbualan kita selepas ini. Jadi jom kita nak rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Masih menonton Bina Upaya Guru, di mana hari ini kita membincangkan tajuk konsep laluan guru cemerlang bersama-sama dengan tetamu jemputan kita, Cikgu Din. Dah banyak yang kita bincangkan dan saya pasti saban tahun pasti ramai yang memohon untuk menjadi guru cemerlang. Secara puratanya, berapa banyak permohonan yang KPM terima?
Okey Nisa. Cikgu sebenarnya cikgu dah jadi ketua nazir sekolah selama hampir 2 tahun lah. Okey, sebelum ini cikgu pengarah di tempat lain. Pada mula cikgu masuk, permohonan itu lebih kurang dalam 800. Tetapi cikgu masuk saja tahun 2021 dan 2022, alhamdulillah permohonan itu telah berjaya ditingkatkan daripada 800 tadi kepada 1699. Wah, peningkatan 50%. Sangat-sangat banyak. Jadi alhamdulillah kerana TV Didik juga menolong kita, banyak pihak menolong kita untuk membuat promosi guru cemerlang pusara cemerlang ini, kerana kita akan membuat iklan ini setiap tahun. Setiap tahun, dan kita kadang-kadang kita mengambil masa yang lama untuk memberi keadilan kepada pemohon. Kita menilai mereka dalam satu jangka masa yang panjang, untuk memastikan yang kita memilih mereka yang betul-betul berkualiti, yang sesuai dengan title ataupun guru cemerlang dan pusara cemerlang itu. Pastinya bila kita memohon sesuatu ada syarat-syarat yang ditetapkan. Ada kriteria yang kita cari. Jadi apakah syarat-syarat yang diperlukan untuk guru-guru di Malaysia memohon sebagai guru cemerlang? Okey, yang pertama ialah syarat-syarat umum. Syarat-syarat umum ni semua orang tahulah apabila kita memohon satu jawatan. Yang pertama, seorang itu mestilah berada dalam perkhidmatan tersebutlah. Mesti dalam perkhidmatan. Kalau dia contohnya memohon guru cemerlang, pesara cemerlang, maka dia berada dalam pejawatan itu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dia mesti disahkan dalam perkhidmatan tersebut. Yang ketiga, dia mesti mempunyai prestasi yang tinggi. Kita di Kementerian Pendidikan, kita kata mereka yang mempunyai prestasi lebih daripada 85 dalam pentadbiran prestasi tahunan mereka. Yang keempat, mereka mesti mempunyai telah melakukan perisytiharan harta selama 5 tahun. 5 tahun. Lepas itu mereka mesti tidak terlibat dengan apa-apa tindakan tata tertib yang ataupun disiasat dan sebagainya. Dan mereka juga mesti telah lulus tapisan keutuhan daripada SPRM. Dan mereka juga seharusnya dia seharusnya dia tidak mempunyai hutang. Tidak mempunyai hutang. Dan juga dan akhir sekali, yang paling penting juga sekali, mereka ni mesti mendapat kelulusan daripada ketua jabatan. Baik, bagaimana dengan peratusan lulusan wajaraan markah bagi guru-guru ini? Berapa peratus yang kita lihat? Pengalaman cikgu. Pengalaman cikgu, kalau kata tahun pas 1,400, kita hampir 1,500 yang memohon. Apabila kita menilai dia tinggal lebih kurang dalam 70%, tetapi diperakukan lebih kurang dalam 60%. Baik, itu merupakan syarat-syarat umum, syarat-syarat asas. Jadi bagaimana dengan syarat-syarat khusus yang kita betul-betul lihat untuk mereka memohon menjadi guru cemerlang? Okey, syarat khusus ni kena tengok sendiri. Jadi kerana syarat-syarat khusus ni hanya kepada mereka yang diberi mengikut grade-grade tersebut. Contohnya katakan permohonan itu melibatkan pemohon daripada grade DG 44. Maka mereka telah mesti berada di grade 41 selama 4 tahun. Begitulah seterusnya. Maksudnya begitulah yang cikgu kata tadi. Jadi dia ada syarat-syarat tertentu yang membolehkan mereka memohon grade-grade tertentu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, seperti mana yang cikgu kata tadi, kita ada dua. Satu PPLD, satu ialah PPPS. Jadi PPLD ialah lepasan diploma yang sekarang ini semakin mengecil, dan permohonan mereka juga semakin berkurang kerana jumlah mereka semakin sedikit. Jadi kita yang ini untuk PPLD ini kita memang cuba membuat promosi, untuk, dan kita telah membuka laluan itu dipermudahkan. Bahkan mereka boleh sampai ke grade DG 38 sampai ke dalam masa 13 tahun lagi. Okey, yang menariknya Nisa, yang ni yang amat berhormat Perdana Menteri kita telah mengumumkan baru-baru ni. Sebelum ini, untuk makluman Nisa, kita tidak ada grade DG
52 dan 54 untuk sekolah rendah. Sekolah rendah, baik. Dia tamat dekat 48. Tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita telah mengumumkan laluan ini dibuka sehingga ke 52 dan 54 di sekolah rendah. Wow. Jadi ia telah memberi peluang kepada guru sekolah rendah ini sampai ke Darjah 54. Yang kita tahu sekarang ini guru sekolah rendah telah begitu ramai sekali berijazah. Betul. Saya pasti ramai sebenarnya yang mungkin ingin berkhidmat lebih lama di sekolah rendah tetapi ingin mencapai grade yang lebih tinggi. Ini adalah peluang yang sangat-sangat besar bagi guru-guru ini untuk mereka memohon sebagai guru cemerlang. Memulakan banyak yang telah kita kongsikan berkaitan dengan laluan, konsep laluan guru cemerlang pada hari ini. Sebenarnya kita telah pun tiba di penghujung Bina Upaya Guru. Jadi saya nak minta Cikgu Din untuk kongsikan apa harapan Cikgu Din kepada guru-guru di luar sana, mereka yang ingin memohon sebagai guru cemerlang. Okey, Cikgu mengharapkan semua guru, tak kiralah sama ada berada di sekolah ataupun di sisi pendidikan seperti IPG, seperti di IAB, di matrikulasi, di LTC, di mana saja mereka berada, mereka mesti mengambil peluang untuk merebut peluang ini, kerana peluang ini merupakan peluang yang hanya diberi kepada guru dan juga pensyarah, dan merupakan satu laluan fast track. Dan kita sebenarnya apabila mereka menjadi guru cemerlang ataupun dikira sebagai guru cemerlang, dilantik sebagai guru cemerlang dan pesembahan cemerlang, mereka akan kita gunakan sebagai tenaga kita dalam membuat buku teks, dalam webinar, cikgu tube, apa-apa saja yang edufluencer. Jadi mereka inilah yang kita gunakan untuk kita meningkatkan kualiti pendidikan dalam bilik darjah. Betul. Kerana dengan kehadiran mereka ini, murid-murid kita akan mencapai hasrat kita ialah mencapai falsafah pendidikan kebangsaan. Outcome yang kita hasilkan ialah outcome yang tinggi kualitinya. PDP kita juga sama taraf dengan PDP negara-negara maju. Jadi ia bermula dengan permohonan sebagai guru cemerlang, pensyarah cemerlang. Betul. Saya pasti guru yang cemerlang akan menghasilkan murid-murid yang cemerlang, menghasilkan kemejadian murid yang tinggi. Kita nak orang kata apa, menyumbang kembali kepada sekolah, kepada murid-murid, melahirkan generasi berkualiti untuk masa hadapan negara kita. Baiklah, sebenarnya kita telah pun tiba di penghujung episod Bina Upaya Guru dengan tajuk konsep laluan guru cemerlang. Terima kasih saya ucapkan kepada tetamu jemputan kita hari ini, Tuan Haji Syafruddin bin Haji Ali Hussein yang merupakan Ketua Nazir Sekolah Jemaah Nazir Kementerian Pendidikan Malaysia kerana bersama-sama dengan kami pada hari ini. Terima kasih penonton Didik TV KPM. Semoga kita bertemu lagi di Bina Upaya Guru. Saya Nisa K. Assalamualaikum.